Salam sejahtera. Rafizi kata dia ada plan yang akan diumumkan selepas Hari Raya Haji. Persoalan petang ini, apa bentuk gerakan baharu Rafizi? Parti reformasi, parti ataupun platform ataukah revolusi digital? Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, kalau betul Rafizi akan bangkit dengan gerakan baru, soalnya sekarang ialah bentuk dia macam mana? Parti kah atau NGO kah atau platform digital? Dalam video kali ini kita bongkar 3 bentuk paling logik gerakan Rafizi. Yang pertama, bentuk pertama yang paling logik gerakan Rafizi ialah Parti Politik Baharu Reformis 2.0. Ramai orang membayangkan Rafizi akan tubuh parti baharu. Tapi bukan macam muda. Ini mungkin satu parti dengan asas teknokrat. Gabungan antara idealisme dan kebijaksanaan data. Ciri-ciri parti tersebut ialah fokus kepada integriti, ekonomi, dan reformasi institusi. Ianya akan disokong oleh profesional muda, ahli akademik, usahawan, dan bekas pengundi PH yang kecewa. Selain daripada itu, ciri-cirinya juga mungkin adalah menggunakan teknologi seperti AI, analitik data, dan sistem pengundi pintar ala Invo. Bayangkan satu-satu parti. Bayangkan muncul satu parti politik yang bukan jual janji, tapi jual pelan. Bukan janji BRIM, tapi solusi ekonomi sebenar. Mungkin inilah yang akan berlaku. Kalau itu berlaku, ramai anak muda yang suka. Karena bantuan-bantuan seperti BRIM bagus dan sangat baik. Tetapi sampai bilakah rakyat Malaysia akan terus bergantung pada bantuan? Kita tidak boleh terus bergantung hanya semata-mata kepada BRIM. Belum kita teruskan kepada 2 bentuk lagi yang akan saya ulas, saya kongsikan dengan Anda semua, satu produk yang terbaik yang keluarga dan rekan-rekan saya percaya. Saya sangat percaya dengan produk ini. Kenapa? Karena produk ini bukan obat. Produk ini ialah produk yang meningkatkan daya imun tubuh badan kita, mendidik imun badan kita menjadi bijak. Dengan imun badan kita yang bijak, kita akan sembuh daripada pelbagai semua jenis penyakit. Tapi dengan imun badan kita yang lemah dan imun badan kita yang bodoh, kita akan kena penyakit dan imun badan kita juga akan menyerang diri kita sendiri. Produk ini sangat baik, berbaloi untuk Anda beli. Semua jenis penyakit memerlukannya. Jadi jangan tunggu lama, karena saya sangat percaya dengan produk ini. Kalau saya sudah percaya, kenapa Anda tak percaya? Cepat hubungi nombor yang tertera, WhatsApp saya di nomor tertera. Baiklah saudara, bentuk kedua yang mungkin akan berlaku dalam gerakan Rafizi ialah gerakan digital think tank reformasi. Rafizi mungkin akan pilih berada di luar sistem, tapi menggerakkan sistem dari luar. Ciri-ciri gerakan digital atau think tank reformasi ini ialah ianya mungkin sebuah platform intelektual, bebas politik kepartian. Fokusnya kepada pendidikan politik digital, latihan kepimpinan, penyelidikan dasar ekonomi, rangkaian kerjasama dengan universiti, profesional dan usahawan. Mesej yang pernah dikatakan oleh Rafizi sebelum ini yang boleh menjadi sandaran kepada teori ataupun gerakan bentuk kedua ini ialah kita tidak perlu jawatan untuk ubah negara, kata Rafizi. Kita cuma perlu rakyat yang celik, pemimpin bersih dan sistem yang adil. Jadi soalannya sekarang ialah, macam mana kalau Rafizi pilih jadi mentor reformasi? Mendidik generasi seterusnya untuk jadi pemimpin yang beretika. Inilah yang terbaik kan kita harapkan. Rafizi menjadi mentor, mendidik generasi muda, menjadi pemimpin yang beretika dan celik, serta bijak, bersih, dan adil. Manakala bentuk ketiga yang mungkin akan menjadi bentuk gerakan reformasi Rafizi ialah
platform pilihan raya maya atau rakyat menilai rakyat menilai. Atau ini benda yang di luar jangka yang mungkin akan dibuat oleh Rafizi. Platform digital penilaian calon dan parti sebelum PRU. Ini betul-betul yang paling saya suka. Saya mengharapkan ini yang berlaku dalam gerakan Rafizi. Cepatlah Rafizi buat karena orang-orang muda, bahkan orang-orang yang sudah berusia veteran pun mengkehendaki seperti ini. Sebenarnya ketika pilihan raya kita kurang mendapat maklumat yang tepat. Ramai yang hanya terpengaruh dengan janji-janji kosong, janji-janji tipu. Ramai yang mengundi karena dengan emosi, tetapi jarang sekali mengundi dengan fakta dan kepintaran. Itulah bezanya negara kita. Itu sebabnya negara kita sukar untuk memilih pemimpin politik yang benar-benar solid. Tapi dengan adanya bentuk yang dijangka akan lahir ini, kita dapat menilai calon dan parti sebelum PRU. Anak-anak muda tidak lagi jadi bodoh-bodoh ikut sesuka hati. Anak-anak muda tidak lagi diperbodohkan untuk ikut telunjuk dan hanya ikut apa yang ada acuannya. Dan ciri-ciri bentuk ketiga platform pilihan raya maya dan rakyat menilai ini ialah ada kan wujud website atau apps yang bantu rakyat menilai wakil rakyat. Paparan prestasi YB, rekod undi parlimen, dan janji manifesto. Pengundi boleh beri rating atau scorecard calon. Wah, ini paling best lah. Kita boleh memberikan markah kepada calon-calon. Jadi ini bagus, boleh dilihat orang percaya. Bayangkan satu saudara, satu apps macam Shopee, tapi untuk YB. Kau tengok prestasi dia, review dia, janji dia. Baru kau tentukan siapa layak menang. Wah, ini paling best. Apps yang best. Harap-harapnya Rafizi betul-betul buatlah kan. Inilah gaya Rafizi, menggabungkan politik dan teknologi untuk rakyat jadi lebih bijak. Kenapa ini strategik? Kalau dia tubuh parti, dia bersaing dengan PKR, risikonya tinggi. Tapi kalau dia buat platform, dia boleh influence semua parti, termasuk PKR, DAP dan UMNO. Ini bukan soal nak jadi Perdana Menteri. Ini soal ubah struktur politik dari akar. Jadi secara kesimpulannya saudara, Rafizi diam sekarang, tapi setiap gerakan dia penuh makna. Kalau dia tubuh parti, politik Malaysia akan bergoncang. Kalau dia bangkit sebagai pendidik politik, sistem akan berubah. Kalau dia bina platform digital, rakyat akan bangkit. Nah, saudara, parti atau platform, atau apapun bentuknya, gerakan Rafizi pasti mencipta gelombang. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih Anda bersama dengan saya di Naziling Unity Channel. Isu hari ini, benarkah Rafizi akan tubuh gerakan baru? Baru-baru ini ada satu penganalisis politik menyatakan bahwa tiada mustahil akan wujud satu gagasan baru ataupun satu penjajaran politik baru. Ini adalah satu andaian yang bernas dan berasas. Jangan Anda kata di Malaysia mustahil berlaku. Di mana-mana di dunia ini boleh berlaku, terutamanya politik. Bagi Anda yang belum faham apa itu politik, politik adalah satu seni yang memainkan semuanya tentang persepsi. Jadi dalam politik, ianya cukup unik dan cukup licik. Kadang bergaduh tapi licik, kadang tak bergaduh tapi licik. Semuanya tentang kelicikan orang tertentu. Adakah Rafizi akan tubuh gerakan baru? Spekulasi yang menggemparkan PKR. Selepas meletak jawatan, selepas kalah dalam pemilihan parti PKR, Rafizi mendiamkan diri. Tapi dia diam bukanlah karena kekalahan. Rafizi sedang bersedia. Dalam kenyataan terkini, Rafizi kata dia ada plan. Jadi ini mungkin spekulasi yang berguna untuk Anda semua. Adakah Rafizi bakal tubuh satu gerakan baru yang akan mengubah lanskap politik negara yang disebut jajaran politik baru anak muda? Sebelum kita teruskan, jangan lupa
Siapa yang ada masalah kesehatan, ini adalah satu produk yang sangat baik yang satu keluarga kami minum. Produk ini mengubah gaya hidup kami, mengubah kualiti hidup kami. Produk ini sangat saya percayai. Sangat saya percayai, dan kalau tanpa produk ini, saya sangat takut dengan dunia sekarang yang penuh dengan penyakit. Produk ini bukan obat. Kenapa saya sayang produk ini? Karena produk ini meningkatkan daya imun badan keluarga saya dan mendidik daya imun keluarga saya. Apabila kita memakan produk ini, daya imun badan kita meningkat 400% dan dididik menjadi bijak. Apabila imun badan kita bijak dan kuat, kita akan sembuh dari dalam. Badan kita akan melawan penyakit, selain itu menjadi benteng kepada penyakit dari luar. Dengan kekuatan tenaga imun badan kita yang baru, yang meningkat dan bijak, kita juga akan sembuh daripada pelbagai jenis penyakit. Saya sangat percaya dan yakin dengan produk ini. Bagaimana dengan Anda? Jangan ambil tidak peduli. Jangan tidak peduli. Ambil peduli kerana masa adalah satu perkara yang paling penting. Jangan sampai terlambat. Duit boleh dicari bila-bila waktu. Jangan berkira sangat. Dulu saya pun berkira, tapi apabila saya tahu ini lebih mahal daripada nilai uang, saya sangat bersyukur. Hubungi nombor yang tertera, jangan lupa. Baik, kita cerita pula tentang politik. Saudara-saudara sekalian, mengapa Rafizi keluar kabinet? Ini spekulasi yang bagus. Datuk Seri Rafizi Ramli meletak jawatan sebagai Menteri Ekonomi berkuat kuasa 17 Jun 2025. Ramai menyangka dia kecewa, tapi kenyataan Rafizi jelas. Ini bukan tentang kalah, ini tentang prinsip. Kata Rafizi, saya kalah, yang menang perlu diberi ruang. Saya tidak mahu jadi beban. Inilah Rafizi yang kita ketahui. Lain daripada yang lain. Lebih hebat daripada Azmin Ali. Rafizi ini konsisten dengan prinsip dan accountability-nya. Tapi, di sebalik keputusannya, ramai yakin Rafizi sedang mengundurkan diri untuk melancarkan sesuatu yang besar. Ini petanda gerakan baharu. Dalam satu posting di media sosial, Rafizi menulis, saya ada plan. Tapi biar kita semua tenang dulu. Saya akan kongsi selepas Raya Haji, kata beliau di dalam tweet beliau di X. Plan apa tu? Plan apa, bila, dan di mana? Persoalannya besar. Ini adalah teori netizen. Selepas Rafizi kata, saya ada plan, tapi biar kita semua tenang dulu. Saya akan kongsi selepas Raya Haji. Ini adalah teori netizen selepas itu. Kata netizen, secara teori mungkin akan wujud gerakan baharu untuk generasi muda reformis. Ada juga netizen kata, adakah parti baharu akan ditubuh bagi menyaingi PKR? Dan yang ketiga teori netizen ialah satu platform ekonomi aktivisme digital akan muncul. Rafizi terkenal dengan strategi luar kotak. Dialah mastermind langkah kajang, pencetus Invoke, dan penggerak data politik sejak 2013. Dia bukan sekadar ahli politik biasa. Dia jurutera strategi. Itu sebabnya Anwar Ibrahim perlukan Rafizi. Faktor-faktor yang menjadi pendorong kepada gerakan baharu. Pertama, kekecewaan terhadap hala 7 PKR. Pemilihan PKR 2025 menyaksikan Rafizi tewas kepada Nurul Izzah. Banyak penyokong muda kecewa. Mereka rasa PKR semakin lembut, hilang semangat reformis. Faktor yang kedua pula ialah penolakan terhadap budaya politik lama. Rafizi sering tegur budaya politik lama, politik wang, jawatan, kompromi. Beliau percaya perubahan mesti bermula dengan integriti. Saya juga yakin dan percaya. Saya sehaluan dengan Rafizi berkait dengan ini. Semua perubahan wajib bermula dengan integriti. Bukan dengan paksaan, bukan dengan air liur. Faktor yang ketiga mengapa berlaku gerakan ini ialah lonjakan anak muda di media sosial. Di TikTok, klip Rafizi mencecah ratusan ribu views. Suaranya masih didengari. Sokongan senyap ini mungkin jadi tapak kepada satu pergerakan digital
yang tidak bergantung kepada struktur lama. Apakah bentuk gerakan baharu ini? Spekulasi yang pertama yang muncul ialah Parti Baharu ala Muda 2.0 akan muncul. Dengan pengalaman dan kredibiliti Rafizi, mungkin beliau akan bentuk parti politik baru tetapi lebih matang dengan akar reformasi dan kekuatan teknokrat. Spekulasi yang kedua pula ialah platform reformasi digital. Mungkin bukan parti, tapi satu gerakan digital seperti Invoke 2.0. Fokus pada pendidikan politik, teknologi AI, reformasi data, dan pendemokrasian ekonomi. Manakala spekulasi yang ketiga pula ialah think tank atau NGO anti-kleptokrasi. Dia mungkin menubuhkan think tank bebas untuk menekan kerajaan dari luar, menyatukan golongan profesional muda, teknokrat dan aktivis yang dah muak dengan politik toksik. Reaksi dari dalam parti dan rakyat ini dijangka akan berlaku. Reaksi dari dalam parti dan rakyat. PKR kini berada dalam dilema. Kehilangan Rafizi dalam kabinet adalah satu tamparan. Tetapi perpecahan terbuka boleh melemahkan parti. Sebahagian pemimpin mahu Rafizi kembali dalam barisan. Tapi ramai juga takut kalau Rafizi lancarkan sesuatu yang baharu. Ramai anak muda PKR akan ikut dia. Saudara, penganalisis politik mengatakan Rafizi masih relevan. Dan bila dia bergerak, pasti akan ada gegaran. Sebagai penutup kepada ulasan pada hari petang ini ialah, Rafizi Ramli mungkin sudah tiada jawatan. Tapi pengaruhnya dalam mana-mana benda masih hidup. Dia tahu apa yang rakyat mahu. Dia tahu apa yang politik Malaysia perlukan. Dan kalau benar dia bakal melancarkan gerakan baharu, maka ini bukan penamatnya. Rafizi Ramli adalah arkitek reformasi generasi baharu. Apakah beliau akan kembali sebagai pemimpin luar sistem? Mari kita tunggu selepas Hari Raya Haji. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.